Baik orang yang datang dengan cara yang demikian rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah lakunya ialah seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia. Sikit kedatangannya bermaksud untuk menyampaikan dan mengajarkan agama kepada Rasul dan umatnya, perkara yang mengenai hakikat Islam itu apa, tentang iman itu apa, tentang ihsan, mana ikhlas. Ihsan ini dengan bahasa yang mudah mana ikhlas. Nak mengajar kepada kita bahawa kepentingan yang nilai ikhlas itu di dalam sesuatu ibadah yang kita lakukan. Seolah-olah kita ibadah macam nampak Allah. Dan kalau kita tak boleh nampak Allah, ingat Allah Ta'ala melihat kita. Jadi pagi ini kita nak sambung, kita panggil uraian hadis yang kedua lah yang kita baca hari itu. Hadis ni panjang dan uraian dia agak panjang dalam tajuk-tajuk kecil. Jadi hadis hari itu cerita lebih kurang lebih kaitan dengan Nabi SAW dan juga para sahabat didatangi oleh seorang laki-laki, iaitu Jibril AS yang menjelma seorang pemuda. Jadi bila Jibril datang, dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi, letak tangan dia atas paha Nabi, dia tanya beberapa soalan lah. Pertama berkaitan dengan Islam, yang kedua berkaitan tentang iman, yang ketiga berkaitan tentang ihsan itu apa, yang keempat tentang kiamat, apakah tanda-tanda dia. Jadi pagi ini kita nak masuk kepada tajuk-tajuk kecil lah, dan tajuk-tajuk kecil dalam perayaan kitab kita ni. Baik, tajuk kecil sini, perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Di ujung hadis itu pun, muka surat 73, di ujung hadis itu pun Nabi tanya Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Umar, kamu tahukah siapa yang bertanya tadi tu? Laki-laki yang pelik tu datang dalam keadaan rambut dia yang berkilau-kilauan, tanpa ada debu, baju dia yang begitu putih. Syadidu sawadis sya'ri, rambut yang sangat hitam, tak ada tanda-tanda musafir pun. Syadidu bayadis thiyab, baju putih melepak. Maknanya tidak ada tanda-tanda musafir. Kalau macam tu dia orang Kutni lah. Orang Kutni pun bukan. Kalau orang Kutni tentu kita kenal. Jadi round pertama pun Hairan bin Ajaib. Pelik dah. Pelik laki-laki ni. Kalau dia orang Kutni tentu kita kenal. Kalau betul dia orang musafir, orang jauh, tak ada kesan-kesan musafir pun. Tu round pertama pun sahabat-sahabat rasa pelik. Yang tambah kepelikan lagi bila mana dia bertanya kepada Nabi, contohnya tanya, "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Sekali tanya tu macam dia tak erti, tapi bila Nabi jawab, "Islam itu kamu syahadah kepada Allah, syahadah terhadap Rasulullah, mendirikan sembahyang, tunaikan zakat, dan berpuasa bulan Ramadan, menunaikan haji di Baitullahil Haram." Lalu laki-laki yang bertanya tu pada peringkat awal macam dia tak tahu, tiba-tiba bila Nabi jawab, dia kata, "Sadaqta, benar kau." Jadi supo-supo macam dia reti dah. Saja nak test market saja kan. Pelik dah beberapa perkara yang menjadi persoalan dan tanya di kalangan para sahabat ridwanullah alal jami'. Mau tak pelik, laki-laki itu adalah Jibril AS. Jadi Nabi tanya, bila dia berlalu pergi, sekilas pandang dia berlalu pergi, Nabi tanya, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Tahukah kamu siapa yang bertanya tadi itu? Bukan sebarang orang. Sayyidina Umar jawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasul saja yang mengetahuilah. Kan? Dan Umar pun tak mau celapak pergi jawab. Dalam keadaan tergopoh-gopoh macam kita lah. Bila tanya ni kadang-kadang kita bukan ahli dia. Kan? Bukan ahli. Tu
Terutama berkaitan dengan kita ilani isu yang hangat diperdebatkan, diperbahaskan isu vaksin. Vaksin COVID-19 ni. Semua pakai jadi mufti tengok di social media. Yang baru nak start pun pakai jadi ustaz habis. Kan? Yang dia bukan ustaz, dia baru nak start tapi bercakap macam ustaz. Kan? Dia bukan mufti Istanbul pun, bukan tok peti pun, tapi bercakap tu komen macam mufti. Tapi kalau hasil dapatan kajian keputusan para pakar-pakar agama yang bercanggah dengan dia, dia kata pokok mufti bodoh. Bodoh lah. Teraman. Mufti pun bodoh. Kan? Ini semua ulama perut, periuk jaga periuk nasi. Mana macam-macam. Pasal apa? Keputusan yang bercanggah dengan dia. Sebab tu soal agama serah kepada pakar agama. Soal medikal serah kepada pakar perubatan, pengamal perubatan. Sudah, kita bukan ahli. Sebab tu tuan-tuan, semalam kita mengajar dalam Masjid Tanjung dalam kitab Ad-Durrus Thamin, Imam As-Sunusi rahimahullah ta'ala, dia menyebut asal kufur dan bid'ah itu ada 7. Asal maksudnya punca, asbab yang menjadikan seorang itu boleh terjebak ke kancah kekufuran, ke dalam kekufuran dan bid'ah. Sebab ke-7, salah satu dia jahlun murakkab, jahil murakkab. Apa makna jahil murakkab? Dia jahil tentang sesuatu perkara itu. Yang kedua, dia tak sedar kata dia itu jahil. Dahlah tentang perkara itu, isu itu dia tak erti pun nak bahas dari sudut agama. Yang kedua, dalam masa yang sama dia jahil pula, dia tak sedar kata dia itu jahil benda tu. Itu cukup bahaya tuan-tuan. Dalam masyarakat cukup banyak. Semua tu boleh menyebabkan seseorang itu terjebak ataupun terjumus di dalam kekufuran. Wal'iyadu billah. Faham tak? Yang kedua, at-taqlidur radi, ikut membuta tuli tanpa ada asas yang kukuh, tanpa ada dalil, tanpa ada bukti dan sebagainya. Ikut membuta tuli, taqlidur radi juga asbab dan asal bagi seseorang menjadi kufur. Tadi kita dah sebut ialah relate, ialah jahil murakkab. Tak kira lagi isu vaksin ke apa. Biar pakar agama yang jauh, kita ni ikut saja. Kita ni hanya ikut. Dia ada pakar-pakar ni. Macam-macam orang duk tanya ni. Kalau lah kata dalam vaksin tu ada bubur something yang kita panggil haram di sisi syarak dalam keadaan biasa, tapi dalam keadaan tertentu yang kita sebut sebagai keperluan yang mendesak, itu diharuskan. Faham tak? Itu saya jawab secara umum saja. Secara umum. Baik. Bagaimana? Jadi begitu juga ibrah yang pertama kita nak ambil dalam hadis ni, mana Sayyidina Umar. Mungkin barangkali Sayyidina Umar nak jawab juga bila Nabi tanya, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya? Kalau kita nak jawab juga. Takkan Sayyidina Umar tak tahu langsung, takkan tak boleh nak teka langsung. Tapi sebagai menjaga adab dan etikanya, penghormatannya, ta'zimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mahu mendahului daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab. Biar Nabi saja. Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasul saja mengetahui. Saya tak mau pandai-pandai. Saya tak mau calapak lagi. Maka Nabi kata, fa innahu Jibril. Dia itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang nak mengajar kepada kamu tentang urusan agama kamu, hal ahwal agama kamu. Ayat tu Saleh dia kata, kalau harap kerampa kau apa tak pandai nak tanya. Sahabat tak erti nak tanya, nak masuk tanya soalan, nak buat soalan kepada Rasulullah tentang apa dia iman, apa dia Islam. Sahabat tak pandai nak tanya. Allah Ta'ala datangkan Sayyidina Jibril supaya boleh mengajarkan, supaya para sahabat dapat mengambil pengajaran dan ibrah. Faham tak? Jadi sahabat pun secara tak langsung, oh iman tu lagu ni. Oh Islam tu mana syahadah kepada Allah, syahadah kepada Nabi. Oh lagu tu Islam. Aku pun tak erti nak tanya. Macam kita kadang-kadang dalam kuliah kan, tuan guru, masyayikh, habaib kata, sekali lagi boleh tanya. Lepas habis kuliah boleh tanya, di ujung kuliah boleh tanya. Suruh tanya pun tak ada seorang yang tanya. Pasal apa? Bukan tak mau tanya, tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak tanya mana tampak. Kan? Tapi itu satu lagi, aku malas nak tanya. Sekali lagi tanya dia, jawab satu soalan setengah jam. Bila kita nak balik? Yang tu yang banyak. Apa bodoh ni? Apa sih itu gulai? Pagi ni ada penuri ke tak?
Tu dua bawa gulai ke belakang, tu dua bawa dah. Muslimat pun kelentang bunyi dah. Talam-talam bunyi dah pinggan bangkuk. Kalau tanya satu soalan, setengah jam dia dah balik. Apa yang tu? Kan? Lepas tu kan pakai faham lah. Tengok. Kita baca dah. Malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia, itu tajuk kecil. Sayyidina Umar menerangkan di awal hadis tersebut, apa dia? Bahawa pada suatu hari sedang kami duduk beserta Nabi dalam satu majlis. Maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang lelaki dengan cara mengejut. Jibril. Cara mengejut. Ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba sedang kami duduk lepak-lepak, tiba-tiba tu mengejut. Sedar tak sedar, duduk tak duduk, datang muncul ke atas kami seorang laki-laki. Pakaiannya serba putih, jenggotnya sangat hitam sungguh. Dia kalau kata orang musafir jauh, takkan jenggot hitam mesti nampak kesan-kesan debu mari. Dulu bukan ada kereta, naik unta, naik kuda, jalan kaki, tentulah ada kesan-kesan debu ni. Usut masai wajib, obat laut haram wajib gunung. Mesti ada kesan-kesan musafir punya kusuk masai wajib. Tak ada dua handsome. Tapi lelaki dia pelan. Tidak ada padanya sebarang tanda bahawa dia seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Jalanan ada dikatakan berkaitan dengan musafir ini dikatakan apa nama? Dikata tagharrab 'anil awtan wasafir fa fil asfar khamsu fawaid. Berdaganglah kamu daripada tanah air kamu. Berjalanlah kamu, melancunglah kamu, keluarlah kamu daripada tanah air kamu. Dan bermusafirlah, melanconglah. Kerana di dalam musafir itu, pada musafir itu ada beberapa faedah, ada beberapa kelebihan. Sebab itu kalau dalam konteks kita dalam kuliah kita ni, atau dalam kuliah kita ni, kan? Dalam apa nama? Kita panggil kita nak tengok. Kita duduk dalam Korea, kita kata masjid kita bagus, ramai. Kita tak tengok tempat orang lagi macam mana. Sebab tu ada beberapa masjid dia buat apa nama, beberapa inisiatif, mengambil beberapa inisiatif, langkah-langkah proaktif untuk pergi ziarah, buat program ziarah ke masjid yang lain. Dan antaranya masjid yang terbaik di dalam negeri Kedah dulu itu kan, masjid yang terbaik urusannya dalam negeri Kedah itu dapat jatuh ke tangan Masjid Temoyong Langkawi. Saya buat kuliah bulanan sejak minggu kedua. Tapi bukan di situlah, situ sebagai jemputan saja. Di masjid-masjid yang lain, antara masjid yang urusan dia terbaik dalam negeri Kedah, Masjid Temoyong. Kalau di Selangor, Masjid As-Salam. Masjid As-Salam yang kawan saya, sahabat saya sendiri menjadi nazir ataupun pengurusi di masjid tersebut. Urusan dia bagus, serba-serbi bagus. Urusan kewangan, urusan jenazah, urusan jemaah, urusan semua ada sistem. Semua ada sistem. Bukan main duit main pakai meja, bawah meja dan sebagainya. Dia ada sistem dia. Nak buat pembangunan pun ada sistem dia. Itu antara masjid-masjid terbaik. Jadi kalau kita duduk di tempat kita, Korea kita masuk Korea, kita seakan tak kira dah lah. Pergi tempat orang tengok masjid, tandas boleh tidur. Banyak. Tandas tu macam rasa boleh tidur. Kan? Tandas berasa boleh tidur, tandas dalam masjid, koridor tu cerita. Lagi lagu tu. As-safaru qit'atun minal 'adab. Musafir itu seseorang yang berada dalam perjalanan, dalam safar itu sebenarnya kata Nabi qit'atun minal 'adab, ataupun ulama sebut qit'atun minal 'adab, satu bahagian daripada kita panggil penderitaan. Kebanyakan dalam musafir ini memang dalam keadaan susah. Lepas tu kita bila musafir, terutama keluar negara, memanglah kita dalam keadaan susah. Dalam keadaan kita susah payah, kan? Nak kena bawa barang, heret, beg semua. Di tempat orang, mutu kereta tak ada. Di kampung kita tak apalah, tanah kebun semua ada, kan? Mutu kereta
Semua adik-beradik kita ada. Tapi kalau kita empat orang, kita dalam keadaan dagang, serba kekurangan, serba kebaifan, serba keperluan. Sebab tu as-safar tu qit'atun minal azab. Satu potong, satu bahagian daripada kita panggil penderitaan dan kesusahan. Nah, baik. Jadi dengan laki-laki ni tadi, dia musafir tapi tak nampak tanda-tanda musafir. Nah, di antara kami tidak ada seorang jua pun. Ini kami Sayyidina Umar kata. Hadis ni riwayat Muslim, direkodkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi dia kata apa? Dia kata di antara kami ni Sayyidina Umar kata, tidak ada seorang jua pun yang dapat mengenalinya, apatah lagi mengetahui halnya. Keadaannya lagi tak tahu. Kenal pun nak tahu macam mana dia mari, mana anak siapa. Kenapa Saud ke, kenapa Mak Tempe ke, kenapa Pak Hussein ngok-ngek kaki untuk kepala kemek ke, tak tahu, tak kenal. Apa dia lagi, apa dia. Betul? Kerana selama ini belum pernah kami melihat wajahnya, tak pernah tengok. Bukan orang kot ni. Dia bukan orang kot ni. Bukan orang kot taman ni, Bandar Puteri Jaya ni. Kemudian dia pun datang menghampiri Nabi SAW, lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dan bersahabat. Duduk kat Nabi itu supa-supa tu dah berkawan dengan Nabi lama, kawan lama, best friend. Pasal apa? Pi pelaga lutut. Wasnadai rukbatai ila rukbatai wa wada'a yadai ala bakhizai. Dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi. Wah ni kita buat betul. Wah ni kita buat betul dengan guru-guru kita, masyayikh kita dan habaib. Wah ni kita buat betul. Tahu ni kan? Jadi dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi. Dia letak tangan di atas pohon Nabi, supa-supa macam best friend. Best friend forever, best friend forever. Kawan baik selama-lamanya. Waktu senang je macam, bila susah sikit kan, telefon tak angkat lah. Ni aku susah semualah, aku terkepik semualah ni, terdesak semualah. Nak pinjam duit musa hutang sah. Apa kata hutang kan, telefon WhatsApp tak balas lah. Blue tick tu pun buang, blue tick. Tahu blue tick? Bila dah baca kan dia naik track biru kan, tanda biru. Itu pun dia buang. Faham? Dia padam mana kawan dia tu, dia nak pinjam duit dengan dia tu, dia duk minta hutang tu, dia pun tak tahu kata kawan tu baca ke tak. Punya dia takut, punya tak mau tolong. Kata best friend forever. Satu, yang kedua pula penyakit kawan kadang-kadang bila ada hutang tak mau bayar, lepas liat nak bayar, daun palas nak bayar. Ada juga best friend lah tu, pasal kawan tak kira hutang kawan tu bagi. Dah berikan janji, lewat delay sebulan tak apa, delay 2 bulan. Ini dah banyak bulan. Itu best friend tu. Kawan tu pun memerlukan kan. Masa bagi hari tu dah ingat hang terdesak tak apalah. Tapi kena timbang-timbang tengok. Timbang rasa lah sama kawan tu pun memerlukan. Ada je. Sebab tu tuan-tuan perempuan muslimat kan, cerita kawan berkaitan dengan kawan baik ni, Nabi dah respon dah. Ada Nabi sebut dalam sebuah hadis yang masyhur yang selalu disebut oleh penceramah-penceramah kita, para ustaz, asatidzah dan masyayikh, tentang apa? 7 golongan yang akan duduk di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan arasy saja. Dengan kata lain, dalam keadaan matahari yang sedikal dengan ubun-ubun di padang mahsyar, tapi di sana ada 7 golongan yang duduk di bawah bayangan arasy, naungan arasy, dia tak panas. Kita panggil ekon, 2 buah ekon, sejuk. Pasal apa? Mereka itu, 7 golongan itu dinaungi oleh arasy Allah. Pasal apa tak dinaungi oleh langit? Langit mana ada dah, bulan bintang mana ada dah. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا
وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. Saya baca kali kedua dia betul. Langit ni bulan bintang bertebaran jatuh habis. Bukit bukau dipukul dan diperjalankan jadi debu yang berterbangan. Fakanat haba'an mansura. Entah, habis. Langit bumi pecah habis. Cakrawala bintang bulan bertebaran habis, jatuh berguguran. Apabila unta-unta, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta yang gunting, yang tak pernah ditinggalkan. Sebab unta gunting ni menjadi unta kesayangan, unta terpilih, number one. Pasal apa? Dia gunting. Utilat, ditinggalkan. Pasal apa? Hari yang sangat besar huru-hara dan gegap gempita dia. Apa dia? Hari kiamat. Tak ada naungan dah. Tapi salah satu daripada 7 golongan tu, saya tak mau sebut semua, satu saja. Nah, di antara 7 golongan tu Allah Ta'ala, Nabi sebut apa dia? Dia kata apa? Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ni 7 golongan ni, dengan 7 amalan yang payah-payah, yang susah-susah untuk dilaksanakan semasa kita hidup atas dunia. 7 golongan dengan 7 amalan yang dilakukan oleh mereka, amalan yang begitu payah untuk dilaksanakan, bukan sembarang orang. Apa dia? Antaranya apa? Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 yang bersaudara, lelaki baik, perempuan baik. Ya? Tahabba fillah, mereka itu berkasih sayang. Berkasih sayang kerana Allah. Tahabba fillah, kerana Allah. Berkawan dia kerana Allah. Bersahabat dia kerana Allah, bukan kerana something. Kita kan, tu orang kata kawan apa? Kawan ketawa ramai, kawan gelak ketawa ramai, tapi kawan menangis, itu kiasan daripada apa? Bila kita dalam keadaan susah, ditimpa musibah, dalam keadaan susah, miskin, dah hilang kawan, tak ada. Masa dia kaya, masa dia YB, itu dia ahli parlimen, Datuk ahli YB, lah dia bukan YB dah. Sebelah mata pun tak tengok dah. WhatsApp pun tak balas. Pasal kawan masa tu ahli parlimen, projek banyak kan. YB pun disanjung macam raja. Lah tak ada dah. Jadi dulu hang kawan mengaku pasal apa? Pasal projek. Lah tak ada dah, jawatan apa tak ada. Contohlah, nampak tuan-tuan. Bahawasanya dulu ni masa dia berkawan, bukan kawan dia tu bukan kerana Allah, tapi berkawan kerana something. Ada benda-benda, kepentingan peribadi yang tertentu. Nampak tak? Nah. Jadi Nabi kata, 2 orang yang berkasih sayang, berkawan, bersahabat kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu kerana Allah, dia berjumpa kerana Allah, dia berhimpun kerana Allah, dia berurusan kerana Allah, berinteraksi kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan berpisahnya pun kerana Allah. Bayar. Jadi dalam hadis ini menggambarkan apa? Sayyidina Jibril dalam keadaan apa dia? Laki-laki ini dalam keadaan dia tu datang kepada Nabi, pelaga lutut dia, peganglah paha Nabi, seolah-olah dia ni macam best friend forever. Itu gambaran para sahabat lah, macam kawan baik sangat kau, kami tak biasa buat.
Kan? Bukan senang nak sentuh Nabi, nak pegang Nabi, dia bukan senang. Sebab tu seorang sahabat nama Zahir ibn Haram yang duduk di pendalaman daripada Madinah, pendalaman Madinah. Jarang-jarang sekali dia main ke pasar Madinah untuk berniaga. Tapi setiap kali dia datang ke pasar Madinah, dia tak lupa untuk memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Nabi suka dia. Seorang yang berkulit hitam, yang tak segak pun, bodoh je rupa dia. Tapi mempunyai iman yang begitu dalam, iman yang begitu tinggi, yang mantap di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu hari dia pergi pasar tu, Zahir ibn Haram tengah menega apa sebagainya, Nabi main peluk ke belakang. Mari dia belakang peluk dia. Nabi kata apa lebih kurang gambaran hadis tu lagu ni lah. Dia kata, siapa nak beli dia ni, siapa nak beli ni, harga mahal ni, siapa nak beli. Dia pergi peluk. Bukan sedang Nabi nak peluk, bersentuh dah tubuh Nabi, kulit Nabi ataupun badan Nabi ni dengan badan Zahir ibn Haram. Nabi peluk. Dia tak tahu siapa dia ni. Lepas tu dia kata dia dengan huduhnya, dengan tak saikak kan. Dia kata saya ni kalau nak jual boleh berapa duit, mahal macam apa, huduh lagu ni berapa duit, 5 pound sterling pun tak tentu lagi. Macam cerita lah, cerita Abdul Wahab. Lah kali yang kena jual siapa? Sadiq 3 raga bin 4 raga. Betul. Dengan tuan penasihat 25%. Tuan Haji Misal Kontot. Nama apa? Husin Pantalun. Sadiq 3 raga. Kan? Lah kali. Nak jual 10 pound sterling pun tak jalan. Lah kali pernah beli kata 5 pound cukup. Ini orang tua 5 pound. Lepas tu Sadiq 3 raga kata apa? Sikit punya handsome jadi 5 poundnya. Dan kira handsome lagi tu. Sadiq 3 raga. Dengan itu, dengan tak larat. Macam ni punya handsome 5 pound je sarapan. Nah, jadi Zahir bin Haram dia lagu tu lah. Nak laku pada duit mahal tahu, Nabi kata mahal. Tak mahal terang mana. Bahkan dia balik balik tengok, oh Rasulullah kau. Dia kata, ya Rasulullah saya ni terang ni wudu lagu ni nak mahal terang mana. Nabi kata, hang tu mahal, harga hang tu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan hang dan ketakwaan hang tak boleh ditandingi oleh orang-orang yang sembarangan orang. Kerana hang mempunyai nilai kecintaan dan ketakwaan kepada Allah yang begitu tinggi. Maknanya hang ni mahal di sisi Allah, walaupun tidak mahal di sisi manusia. Tapi nak cerita tadi apa? Nabi untuk peluk dia seronok tak kira, bukan senang. Bukan sembarang orang boleh pegang tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni macam ni, dan cerita ni. Jadi sahabat tengok gambarannya, hai, laki pelaga lutut kami tak biasa buat, pegang pohon Nabi, berani semua. Kami pun teringin juga, lebih kurang lagu tu lah. Nah, baik. Kemudian dia kata apa? Dikata, kemudian dia pun datang menghampiri Nabi SAW. Betul? Lalu dia kata apa? Lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dan bersahabat. Macam itulah. Memanglah lama sahabat. Dikata duduk secara orang yang sudah lama berkenalan, memang dah kenal lama dah. Kan? Jibril tu hidup dulu daripada Rasulullah. Jibril tu pula tugasnya menyampaikan, menurunkan wahyu dan menyampaikan wahyu kepada semua para nabi dan para rasul. Dan Nabi Muhammad merupakan nabi dan rasul yang penutup dan yang terakhir. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Tiadalah Muhammad itu bapa seseorang di kalangan kamu, bapa seseorang di kalangan kamu, di kalangan lelaki di kalangan kamu, ataupun lelaki di kalangan kamu, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah, messengers of Allah.
Nah, yang menyampaikan hukum hakam daripada Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup penyudah sekalian nabi-nabi, Nabi Muhammad. Memanglah jadi Jibril ni ada merupakan kita panggil sebagai guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru dia yang menyampaikan, dia yang menyampaikan, dia yang menyampaikan. Tiap-tiap yang menyampaikan itu kita panggil guru. Kan? Guru-guru kita, asatidzah kita, tenaga-tenaga pengajar kita yang menyampaikan ilmu kepada kita, kita panggil guru. Ini guru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita pun dia bagi tahu. Nabi tak bercakap berdasarkan hawa nafsu, tapi berpaksikan kepada wahyu yang diwahyukan oleh Allah melalui Jibril alaihissalam yang menyampaikan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Surah An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. Bene. Nah, ayat tu agak macam sedikit sebanyak dibimbangi dan ditakuti oleh para hufaz. Bila pendek jadi macam susah sikit, agak sedikit complicated. Nah, nak mengapai boleh gagah. Pendek. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. Babi tu pendek babi. Ayat dia pendek. Nah, Nabi itu dia kata apa? Dia tak bercakap berpaksikan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Nah, tak macam kita. Kita ni cakap banyak emosi. Banyak itu kepala otak kita. Kepala otak berjambul. Kalau pernah beli lah. Kepala otak berjambul. Nah, bukan berpaksikan kepada wahyu, bukan berpaksikan kepada apa nama nilai-nilai agama yang Nabi tinggalkan kepada kita, bukan berpaksi pada nilai Al-Quran, berpaksi pada nilai dalam hadis, nilai daripada ajaran-ajaran ulama, tapi banyak kepada berpaksikan kepada hawa dan nafsu. Nah, suka-suka nak marah orang, suka-suka nak hukum orang. Hari-hari macam pagi-pagi duk cari kelemahan orang. Pagi-pagi buta ni, pagi-pagi SPE dia panggil, duk cari kelemahan orang. Ni jari-jari telunjuk ni kan nak tunjuk orang. Tak betul. Lama dah jari tunjuk orang. Mulai hari ini jari tunjuk tu kita kilah. Bagi ditunjuk diri kita orang. Kan? Hang tu kata orang tak betul, mu tu buat apa? Hang tu betul sangat ke? Hang tu bagus sangat? Hang tu warak ke? Hang tu boleh? Faham tak? Itu yang Islam ajak. Nah, Islam ajak kat kita. Bila tengok kanak-kanak, kita kena ingat, letak dalam mindset kita, tengok kanak-kanak, Masya Allah, kanak-kanak dia ni, kanak-kanak hati dia bersih berbanding aku. Aku ni tua dah, lama dah hidup, umur tua daripada dia, tentu dah dosa aku banyak. Itu falsafah dia. Faham? Bila tengok orang tua pula, orang tua daripada kita, Masya Allah, haji tu, Masya Allah, haji tu sudah lama dalam Islam, tentu ibadah dia banyak, amalan dia banyak berbanding aku baru masuk Islam. Aku ni Islam beberapa hari baru, muda lagi berbanding dengan dia, tentu amalan dia banyak, Masya Allah.
Itu kata tadi tu. Nah, yang kata kita panggil kaedah tadi kata jari tu tunjuk-tunjuk diri kita selama ni tunjuk kat orang. Fikirkan kelemahan kita, kita fikirkan, kita lupakan kejahatan orang terhadap kita, tapi kan kita fikirkan, kita ingatkan kebaikan orang kepada kita, dan dalam masa yang sama kita ingat kejahatan kita. Kejahatan orang kita kena lupakan, kebaikan orang kita lupakan, tapi kejahatan kita ingat. Aku ni apalah, pasal apalah aku ni, dia buat juga terani, aku ni orang duk mengaji dah, kata hati dah, kan? Dia mari sejid dah. Kebaikan orang diingatkan, kebaikan kita dilupakan. Kejahatan orang kita lupakan, kejahatan kita ingat. Itu jadikan prinsip dan falsafah. Boleh faham muslimat? Kebaikan kita lupakan, sementara kebaikan orang kita ingat. Dia ingat situlah 10 tahun dah. 10 tahun lah dia tu lah duk tolong dulu anak saya nak mengaji. Masa tu keletak anak saya pun tak lepas pergi dah. Tak ada orang boleh tolong melainkan dia lah hari tu. Alhamdulillah nak duk tolong aku. Benda 30 tahun yang lalu duk ingat situ, tu bagus. Dan tentang Datuk akhlak yang terpuji. Duk ingat situ kebaikan orang. Kan? Secara baik orang yang datang dengan cara yang demikian rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah lakunya ialah seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia. Sekali kedatangannya bermaksud untuk menyampaikan dan mengajarkan agama kepada Rasul dan umatnya, perkara yang mengenai hakikat Islam tu apa, tentang iman tu apa, tentang ihsan, mana ikhlas. Ihsan ni dengan bahasa yang mudah mana ikhlas. Nak mengajar kepada kita bahawa kepentingan yang nilai ikhlas itu di dalam sesuatu ibadah yang kita lakukan. Seolah-olah kita ibadah macam nampak Allah. Dan kalau kita tak boleh nampak Allah, ingat Allah Ta'ala melihat kita. Itu dibagi ikhlas. Buat sungguh-sungguh seolah-olah Tuhan tu duduk depan kita. Dan tanda hari kiamat. Ini yang diajarkan beberapa perkara oleh Sayyidina Jibril AS. Jadi tuan berhenti situ. Untuk poin yang kedua sini dengan tajuk kecil dia iaitu berkaitan dengan rukun Islam. Rukun. Sebab dalam pertemuan ataupun dalam isi hadis yang kedua ni, konten dia ialah berkaitan dengan, antaranya berkaitan dengan Islam. Islam tu apa? Kamu syahadah dengan Allah, syahadah Rasulullah, persaksian terhadap Allah, persaksian terhadap Nabi itu pesuruh Allah mendirikan semua. Jadi dia nak cerita poin yang kedua, dia nak cerita tentang rukun Islam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.